Hello, Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua. Hari ini kita mulakan webinar percuma kita yang ditaja khas oleh gdmfx.com. Topik pada hari ini adalah ulasan mingguan, dalam bahasa Inggerisnya weekly review, bertarikh 11 hari bulan Januari 2013, bermula pada pukul 8 malam waktu Malaysia sehingga pukul 9 malam waktu Malaysia. Saya pembentang anda, Azfar, dan bahasa yang saya akan gunakan adalah bahasa Malaysia. Mari kita lihat apa tajuk perbincangan kita pada hari ini. Dua tajuk utama kita pada hari ini adalah, yang pertama, cara untuk mengira titik fungsi ataupun lebih dikenali sebagai titik pivot. Yang kedua, saya akan memberi sedikit ulasan mingguan terhadap mata wang utama yang sedang diperdagangkan di seluruh dunia pada saat ini. Baiklah, kita mulakan perbincangan kita dengan tajuk pertama, cara mengira titik fungsi ataupun titik pivot. Titik fungsi atau titik pivot serta tahap sokongan dan tahap rintangan yang berkaitan dengannya dikira dengan menggunakan sesi dagangan harga sebelumnya, iaitu pada harga buka, harga tinggi, harga rendah dan harga tutup. Seperti yang anda semua tahu, Forex adalah pasaran 24 jam. Maka dengan itu kebanyakan pedagang menggunakan waktu New York tutup pada pukul 4 petang EST sebagai penutup hari sebelumnya. Untuk waktu Malaysia, kita menggunakan waktu pukul 6 pagi untuk membuka satu candle daily baru dan menutup candle daily yang sebelumnya. Masa-masa ini adalah penting kepada pedagang kerana setiap perubahan masa merupakan satu candlestick yang baru, akan mempunyai satu candlestick yang baru bagi setiap time frame, setiap tempoh masa bermula dari M1, M5, M15, M30, M45 custom, H1, H2, H4 dan juga daily, weekly dan monthly. Baiklah, mari kita terus mempelajari bagaimana cara untuk mengira titik fungsi tersebut atau lebih dikenali sebagai pivot point. Cara untuk mengira pivot point adalah seperti berikut. Harga tutup didarabkan dengan harga terendah dan didarabkan lagi dengan harga tertinggi. Kemudian, harga-harga tersebut kita bahagikan kepada 3. Sokongan dan rintangan kemudiannya dikira merujuk kepada titik fungsi yang kita telah kirakan tersebut. Sebagai contoh, tahap pertama sokongan dan rintangan kita kirakan menggunakan formula berikut. Rintangan pertama, kita haruslah mendarab dulu pivot point tadi, PP, pivot point, ataupun titik fungsi, didarabkan dengan 2, kemudian ditolakkan dengan nilai harga yang terendah. Manakala untuk tahap sokongan pertama, pivot point yang kita telah kirakan tadi, kita darabkan dengan 2 dan ditolakkan dengan harga tinggi. Seterusnya, saya akan memberikan satu formula untuk mengira tahap sokongan dan rintangan yang kedua. Tahap rintangan kedua, formulanya seperti berikut. Kita tolakkan dahulu harga tinggi kepada harga rendah. Kemudian, kita tambahkan dengan nilai pivot yang kita dapati sebelum tadi. Begitu juga dengan tahap sokongan.
harga tinggi kita tolakkan dengan harga rendah. Kemudian nilai yang kita dapat di masa itu kita tolakkan dengan pivot point. Manakala untuk tahap sokongan dan rintangan yang ketiga, kita kirakan dengan menggunakan formula ini. Harga tinggi kita tambahkan dengan 2 kali harga pivot point yang ditolak dengan harga rendah. Begitu juga dengan tahap sokongan ketiga. Harga rendah ditolakkan dengan 2 kali penerapan harga tinggi tolak pivot point. Perlu diingat bahawa beberapa perisian plot serta tahap pertengahan atau peringkat titik fungsi ini merupakan pada asasnya satu tahap mini antara titik fungsi utama serta tahap sokongan dan tahap rintangan. Jika anda tidak gemakan algebra atau tidak menggemar untuk mengira-ngira, usah khawatir kerana anda tidak perlu melakukan semua pengiraan ini sendiri. Kebanyakan perisian carta secara automatik akan melakukannya untuk anda. Anda hanya perlu pastikan konfigurasi tetapan anda agar ia digunakan pada masa tutup yang betul dan harga yang betul. Terdapat banyak indikator yang berada di pasaran, yang berada online secara percuma ataupun berbayar ataupun memerlukan anda untuk membelinya. Anda boleh letakkan di dalam platform anda. Hari ini saya akan memberi ulasan mingguan terhadap mata wang utama yang diperdagangkan di dalam pasangan mata wang Forex. Oleh itu, saya akan bukakan platform MT4 yang kita gunakan, iaitu platform GDMFX. Seperti yang anda lihat, ini adalah satu contoh candle Euro USD weekly. Untuk mengira weekly pivot, kita haruslah mengambil nilai-nilai candle sebelumnya. Sebagai contoh, mari kita ambil nilai pada candle sekarang untuk menjangkakan di mana tahap pivot pada minggu depan. Tahap pivot adalah sangat penting dan sering digunakan oleh semua pelabur di seluruh dunia. Dan tahap-tahap ini kita boleh rujuk dia sebagai satu tahap rintangan dan sokongan agar kita boleh meletakkan satu kepentingan ke atas tahap-tahap tersebut. Kebanyakan pedagang menggunakan tahap-tahap ini sebagai tahap henti kerugian atau tahap henti keuntungan, atau dalam bahasa Inggerisnya stop loss dan take profit. Mereka menggunakan tahap-tahap ini sebagai take profit dan stop loss agar mereka boleh berdisiplin untuk memasuki pasaran dengan satu kadar risiko yang telah dikawal. Sebagai contoh, ayo kita ambil nilai bagi candle ini. Untuk mengambil nilai candle bagi setiap candle weekly yang ada di dalam MT4,
kita hanya perlu letakkan tikus kita di hujung setiap harga penutup bagi setiap candle seperti ini. Ini adalah satu contoh. Dan contoh kedua kita boleh lihat di sini. Mari kita ambil nilai candle yang ada pada waktu ini, iaitu open price pada 1.30676, high price pada 1.32834, low price pada 1.30167, dan close price pada 1.32633. 32635. Mari kita kira di manakah tahap pivot point. Seperti yang kita ceritakan tadi, cara untuk mengira pivot point adalah menambah dengan cara menambah high, low dan close. Kita tambahkan nilai-nilainya. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baiklah, setelah kita dapati beberapa nilai harga yang kita kira sebentar tadi, mari kita mengira dengan menggunakan harga tadi, open price, high price, dan juga low price, dan juga close price. Harga buka, harga tinggi dan harga rendah, harga tutup. Dengan formula yang kita telah dapati di sini, cara untuk mengira titik palsi kita ambilkan formula ini. Daripada apa yang kita dapati di dalam carta, harga open adalah 1.30676. High price pada harga 1.3283 dan harga low adalah 1.30167. Manakala harga penutup adalah 1.32635. Seperti yang anda tahu, keadaan pasaran sekarang belum tutup sepenuhnya sehingga pukul 5 pagi ini. Akan tetapi, kita boleh gunakan formula ini lebih awal dan kita boleh ubah nilai-nilai setelah candle ini tutup, candle weekly ini tutup. Maka sebagai contoh, saya berikan anda contoh ini. Kita tambahkan nilai-nilai harga tutup, rendah dan tinggi. Harga open tidak berkaitan, so kita padam harga open. Kita tambahkan nilai-nilai ini dan kita bahagikan kepada 3. Okey. Mari kita mula mengira. 1, 3, 2, 8, 3, 4. Kita tambahkan dengan 1,
30,167 dan kita tambah lagi dengan 1,32635. Seterusnya kita bahagikan nilai tersebut dengan 3. Ini adalah nilai pivot kita. So, 31878. Merujuk kepada carta kita, kita boleh letakkan satu garisan untuk nilai pivot itu dengan cara right click kepada garisan itu yang kita letakkan, horizontal property. Kita boleh isikan pada bahagian parameters di sini, isikan nombor yang kita telah tetapkan tadi, 31878. Description kita boleh letak sebagai pivot point ataupun dalam bahasa Melayunya titik fungsi. Klik OK. Ini adalah titik fungsi kepada candle minggu ini. Bermakna ini adalah titik tengah kepada pergerakan harga atas bawah pada candle minggu ini. Dengan itu, ini sebagai satu rujukan kepada kita untuk minggu depan, weekly review, di mana sekiranya ia bergerak ke arah pivot point ini adalah satu tahap sokongan yang kita akan lihat sehingga minggu depan. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh meletakkan weekly pivot point dengan cara automatik. Baiklah, mari kita lihat bagaimana caranya untuk meletakkan satu indikator baru ke dalam trading platform kita. Cara untuk memindahkan satu indikator baru ke dalam platform kita adalah seperti contoh ini, weekly pivot yang kita bincangkan pada hari ini. Copy indikator tersebut, pergi ke drive C, masuk ke program files,
Di dalam program file, cari GDMFX di mana anda telah install folder anda. Pergi ke export dan terus ke bahagian indicator. Di bahagian indikator ini, anda hanya perlu tekan butang paste, Ctrl C. Dan sekiranya window ini keluar, anda tekan saja butang continue. Weekly pivot anda telah dimasukkan ke dalam platform dan seterusnya apa yang anda perlu lakukan adalah restart platform anda. Klik close dan open semula. Open semula platform anda. Setelah anda membuka semula platform anda boleh buka indikator baru tersebut. Di bahagian ini, anda klik pada navigator. Di bahagian navigator, anda bukakan custom indicator. Klik di sini. Anda hanya perlu drag weekly pivot yang kita telah pindahkan tadi, masukkan ke dalam ini. Setelah kita masukkan, kita klik butang OK. Di sini, komputer akan mengira secara automatik pivot level di mana satu pengiraan terhadap candle sebelumnya. Ini adalah pivot level pada candle ini. Candle yang sebelum ni. Dan kita predict bahawa ini adalah satu yang baru sahaja kita kirakan tadi. Horizontal line ini, titik pivot ini. Ini adalah satu titik pivot yang baru untuk kita gunakan di minggu hadapan. Dan ini fokus saya untuk minggu depan. Market dalam keadaan overbought, maka minggu hadapan adalah satu bullish market pada pendapat saya. Dan sekiranya kita lihat pada daily, pivot level yang kita bincangkan tadi telah meningkat ke resistance 1 dan memecah. Di sini resistance 2 adalah satu stop loss yang kukuh kepada entry baru sekiranya kita ingin memasuki pasaran pada ketika ini dengan stop loss sebanyak 500 pip ataupun 50 pip. Itu saya berikan satu live trade, satu contoh pada ini. Kita masukkan 10% lot 10%. Sudah tentu kita tidak boleh meletakkan stop loss di sini. Kita hanya boleh meletakkan stop loss setelah kita membuka pesanan. Setelah pesanan successful, kita buka di bahagian terminal kita. Double klik pada butang SL pada bahagian ini. Window ini akan keluar dan kita letakkan stop loss kita di resistance 2, iaitu pada harga 133.080. Dan seterusnya, sekiranya kita ingin mengambil take profit, saya cadangkan kita ambil pada pivot level minggu sebelum 131214. Baiklah.
Mari kita lihat berapa kadar risiko yang kita akan tampung. Daripada sini, kita dapat 500, dekat 500, 490 ppm. Dengan lot 2%, kita hanya merisikokan $98 terhadap pesanan ini. Dan sekiranya kita punya take profit di pivot level ini tercetus, maka kita akan menerima 1,300. 1,300 fit bersamaan dengan $260. Dengan ini, risk and reward kita adalah pada kadar $98, kita bahagikan dengan 260, pada kadar dua per 1, 2.5 per 1, 2.5 nisbah 1. Itu kita biarkan saja pesanan ini. Baiklah, mari kita lihat kepada mata wang lain. Apa kata kita lihat pada GIO? Masukkan indikator seperti yang saya berikan sebentar tadi. Setelah indikator dimasukkan, kita ubah sedikit carta ini. Right click pada mana-mana bahagian carta, klik pada properties. Di bahagian properties ini, klik pada command, tukar kepada chart sheet, letakkan chart sheet, candlestick, assign period separators dan matikan kotak grid. Dengan menggunakan time frame H1, hour 1, kita boleh lihat di sini mana satu pergerakan GIO pada minggu ini dibuka pada harga 1.60668 dan mungkin akan ditutup pada harga 16116. Apa-apa boleh berlaku ke atas pasaran. Dengan itu, saya galakkan agar anda semua letakkan stop loss setiap kali anda memasuki pasaran. Sebagai contoh ini, entry yang kita boleh lakukan di sini adalah mengikut pivot level di sini. Kita entry new order, sell. Kita letakkan stop loss kita 10 pip di atas pivot level. Harga di sini 16525, kita tambahkan 10 pip, iaitu 1625. Dan take profit kita ambil pada support 1, iaitu pada harga 60104. Kita boleh gunakan teknik ini sebagai salah satu teknik kita memasuki pasaran. Di sini saya ingin share sedikit tentang kita punya GDMFX punya website. Saya galakkan anda menggunakan Firefox kerana Firefox adalah lebih stabil.
untuk GDMFX. So, di sini, sekiranya kita buka laman web ini, kita boleh lihat di bahagian Hermes Academy. Klik saja di mana-mana bahagian sini, Trading Center. Di sini, kita berikan market news coming soon, fundamental news coming soon, dan yang ada di sini iaitu technical news yang dikeluarkan oleh seorang yang dilantik di Eropah. Bagi contoh, mari kita buka komentari, weekly komentari yang ini. Weekly komentari pada minggu lepas untuk jangkaan pada minggu ini adalah price action has been driven by the two important bank rates. Bermakna pergerakan satu harga adalah kemungkinan mungkin driven ataupun dipengaruhi oleh dua perkara penting terhadap kadar-kadar bank, sama ada interest rate ataupun bank rate. Di sini apa yang kita jangkakan untuk Euro USD. Kadar-kadar resisten yang telah kita tetapkan di sini dalam kita, dan bearish pin bar kelihatan di dalam carta Euro USD. Manakala kita lihat ada dua outlook di sini, technical outlook dan fundamental outlook. Our bias on the pair is bearish at the moment, bermakna prediction terhadap pair EU adalah bearish, adalah pergerakan ke bawah, and we favor lowest prices. Maknanya kita akan melihat satu pergerakan ke jatuh. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, harga telah meningkat. Ini adalah kerana fundamental outlook telah mengganggu technical analysis yang telah dilakukan. This week main event is Euro medium bid rate. Satu keadaan di mana Euro minimum bid rate, satu kadar faedah yang akan dikeluarkan oleh Bank Euro, telah mengganggu pergerakan pasaran. Dan apa yang telah berlaku, no change expected. Apa yang dijangkakan pada ketika itu, interest rate tidak akan berubah. Sekiranya berubah, ia akan menggerakkan pasaran dengan lebih besar. Itu review saya pada minggu ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, sila kemukakan soalan. Dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda. Saya harap review pada minggu ini akan serba sedikit menjadi panduan kepada anda semua untuk berdagang pada minggu hadapan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda sekali lagi. Saya Azfar, ucapkan selamat malam, Assalamualaikum dan happy trading.